Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So pada hari ini kita akan belajar tentang hukum gas. So dalam topik ini apa yang kita nak lihat, kita nak terangkan tekanan, suhu, isi padu dari segi kelakuan molekul gas. Okay, kemudian yang kedua kita nak hubung kait di antara ketiga-tiga ini, tekanan, isi padu dan juga suhu. Kemudian kita nak terangkan apa itu sifat mutlak dan seterusnya dalam menyelesaikan masalah lah. Yang pertamanya kita nak tengok kelakuan molekul gas. Okay. Apabila gas dalam bekas yang tertutup kita panaskan, okay, molekul-molekul gas itu akan bergerak dengan laju yang tinggi. Okay. So kalau kat sini ni ada bekas, satu bekas yang tertutup dekat sini kan. So dalam dia ni ada molekul-molekul gas. Okay, dalam-dalam ni ada molekul-molekul gas. So apa berlaku? Molekul-molekul gas ini dia akan bergerak secara rawak lah. Okay. Kita memang tak nampak dia dalam tu, tapi dia bergerak secara rawak. Kemudian bila kita panaskan, kan? Bila kita panaskan bekas ini, kan? Kita panaskan dia. Kan? So apa berlaku pada molekul-molekul gas ini? Molekul gas ini dia akan mempunyai tenaga kinetik lah. So dia dapat tenaga kinetik, maksudnya dia tukarkan tenaga haba tadi kepada tenaga kinetik. So dia akan bergerak lebih laju. Okay. So bila dia bergerak lebih laju, kan, dia berlanggar dengan dinding bekas ini. Okay, dia berlanggar dengan dinding bekas. Okay. So ni ada satu molekul, bila dia bergerak, dia berlanggar, dia akan pantul balik lah. So dekat sini apa berlaku? Perubahan momentum berlaku. So perubahan momentum berlaku. So apabila perubahan momentum berlaku ni pada sela masa yang tertentu ni, dia menghasilkan satu satu kuantiti fizik yang disebut sebagai daya lah. Yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu daya impuls. Okay. Kerana bila dia bersentuh dengan permukaan ini, kan, so ada contact area, so akan terhasillah tekanan. Okay. So apa berlaku kat sini sekarang ni, apabila dia berlanggar dengan dinding bekas ni, okay, dia akan menghasilkan tekanan lah. So tekanan dia akan bertambah kalau kita panaskan. Okay. So untuk kita tetapkan tekanan ini, nak tetapkan tekanan P ini tetap, okay, so apa kita buat adalah kita besarkan dia punya isi padu ni. Kita naikkan ni lah, ni umbuh ni, kan, dia naik sini, dia jadi besar lah. So bila jadi besar, tekanannya akan jadi tetap lah. Okay. So bila tekanan tetap, apa yang kita perhatikan adalah isi padu, kan, isi padu gas ini dia akan bertambah. Okay. So apa yang kita nampak sekarang adalah panas ini adalah suhu, kan. Okay. Kemudian tekanan, okay, okay. Kemudian yang ketiga kita nampak adalah isi padu. So ketiga-tiga ini saling berkait, okay, antara satu sama lain. Okey. Satu nombor satu ni. Okay, kita tengok yang nombor dua pula. Molekul-molekul gas, molekul-molekul dalam laju yang tinggi ni bergerak lebih laju dan lebih jauh di antara satu sama lain. Jadi gas dia akan mengembang. Seterusnya isi padu gas meningkat. Maksudnya kalau dia nak tetap tadi, kan, dia nak tekanan tu tetap, kita kena tambahkan dia punya isi padu bekas. So bila isi padu bekas tu tadi bertambah, kita sebut isi padu gas juga bertambah. Okay, walau bagaimanapun sekiranya gas tersebut berada dalam bekas yang tidak boleh mengembang. Ni yang tadi yang cikgu cerita tadi. Kan? Isi padu tidak akan bertambah. So bila isi padu tidak bertambah, molekul-molekul akan berlanggar dengan dinding bekas tersebut, okay, berlanggar dengan dinding bekas tersebut pada laju yang lebih tinggi. Pelanggaran ini akan menghasilkan daya yang bertindak terhadap dinding bekas itu. Okay. So daya bagi luas keratan dinding tadi kita akan dapat tekanan lah. Okay. Kita akan dapat tekanan. Okay, so boleh nyatakan sini bahawa gas dengan isi padu tetap, dengan jisim tetap. So ada satu lagi lah, kan, selain daripada tekanan, suhu dan juga isi padu, satu lagi adalah jisim lah. So jisimnya adalah tetap. Dan semua bekas mempunyai tiga ciri penting, iaitu yang saling berkait, iaitu tekanan, isi padu dan juga suhu. Okey, so kita tengok satu persatu isi padu.
Isi padu unitnya meter cube, millimeter cube, centimeter cube. Unit SI adalah meter cube. Ini unit SI-nya meter cube. Molekul bergerak dengan bebas dalam keadaan rawak dan memenuhi ruang di dalam bekas. Okay, isi padu gas sama dengan isi padu bekas. Okay, isi padu gas sama dengan isi padu bekas. Okay, suhu unitnya adalah dalam Kelvin. So ingat so dalam kita menyelesaikan masalah nanti, dalam aplikasi kuantitatif nanti, kita mesti tukarkan suhu tu kepada unit Kelvin kalau diberi dalam degree Celsius lah. Kan? Kita ada dua lagi ni, degree Celsius, satu lagi Fahrenheit ni. Okay? Unit SI-nya adalah Kelvin. So molekul-molekul adalah dalam keadaan gerakan rawak secara berterusan dan mempunyai tenaga kinetik purata yang berkadar terus dengan suhu. Okay, dia berkadar terus. Okay, kemudian tekanan, ni unit tekanan ni Pascal, Newton cm negatif 2, boleh juga Nm negatif 2, cm Hg, merkuri. Molekul adalah dalam keadaan gerakan rawak berterusan. Apabila molekul berlanggar dengan dinding bekas dan melantun semula terdapat perubahan. Ni yang cikgu cerita tadi, perubahan momentum tadi yang menghasilkan daya lah. Daya per unit luas kita dapat, kita dapat tekanan. Okay. Boleh, so kita tengok hubung kait pula. Okay, yang kedua hubung kait. Okay, yang pertama ni kita nak tengok tekanan dan juga isi padu. Okay. Maksudnya bila kita lihat dua ni, kan, dua kuantiti fizik yang lain tu adalah tetaplah M dan juga jisim dan juga satu lagi apa? Dan juga suhu. Okay. Okay, kita tengok yang pertama ini. Okay, ni dia ada bekas. Ni before, sebelum. Okay, kemudian yang ni selepas. Okay. So apa kita buat adalah, kan, selepas ni maksud kita tekan lah. Kita tekan. Maksud bila kita tekan ni maksud kita kenakan tekanan pada bekas ini. Kan. So pada suhu tetap, apabila ombor ditolak ke bawah, okay, isi padu menjadi lebih kecil. Okay, isi padu, tengok cursor cikgu ni. Isi padu menjadi lebih kecil. So kadar pelanggaran antara molekul dan dinding bekas meningkat. Okay. So boleh nampak lah ni kan. Ini sekarang luas. Maksudnya dalam padang bola tu kalau berlari-lari nak langgar orang susah. Tapi kalau padang futsal senang sikit nak melanggarnya. Kan? Makin kecil. Okey, so tekanan dia akan meningkat. So pelanggaran antara dinding bekas ni dan juga antara molekul ni bertambah, maka tekanan akan meningkat. So dalam situasi ni, dalam hubung kait di antara tekanan dan isi padu ni, kita nampak bahawa bagi jisim gas yang tetap, tekanan berkadar songsang dengan isi padunya apabila suhu malar. Okay. Maksud kita tekan suhu ni, kan? Okay. Maksudnya bila isi padunya berkurang ni, kita akan perhatikan bahawa P dia ni, okay, P dia akan bertambah. Okay. So kalau dalam secara matematik kita buat ni lah, P ni dia berkadar songsang dengan isi padu ataupun P berkadar langsung dengan 1/V, 1/V. Okay. So kita tukarkan kepada persamaan, kita akan dapat persamaan inilah. P1 V1 sama dengan P2. Okay, V2. Okay. Cikgu ada cerita secara umum, nanti penyelesaian kuantitatif nanti kita akan buat sekaligus lah. Okay, so hubung kait di antara tekanan dan juga suhu ini, okay, dinamakan dengan satu hukum, disebut sebagai hukum Boyle. Okay, hukum Boyle. Okay. So ini adalah radas eksperimen yang untuk kita nak buktikan bahawa berlakunya hukum Boyle ni. Okay. Senang je. Ya, ni dia ada Bourdon gauge, dia ada shrink. So bila dia tolak ni maksudnya isi padu dia akan berkurang lah. Kalau dia tarik ke atas ini, isi padu dia bertambah lah. So kita akan perhatikan bila isi padu dia berkurang, makin rapat ni ke sini, kan, dia punya P dia ni akan makin bertambah. Okay. So kalau kita tengok berdasarkan graf, okay, kalau secara umum graf PV saja, kan, dia berkadar songsang. Tapi kalau kita tukar ni 1 jadi 1/V, dia akan jadi inilah, berkadar langsung. Okay. Ni based on Y equal to MX plus C lah. Okay. Kalau ni tak nampak pun ni. Okay, tu. Okay, selain daripada itu, PV, V dia akan dapat mendata macam ni. PV dia akan dapat mendata macam ni. Okay. So habis tentang hukum Boyle. So
Yang kedua ini kita nak lihat hubungan di antara isi padu dan juga suhu pula. Okey. Kita analogikan dia dalam bekas ni juga. Okay, apa kita buat sekarang ni adalah kita panaskan. Okey. Kita panaskan kat sini. Yang ini maksudnya dia punya umbur ni dia boleh bergerak lah. So bila kita panaskan, so apa berlaku bila kita panaskan, dia dapat molekul gas ni dapat tenaga kinetik. So dia akan bergerak lah berlanggar dinding. So hasilkan tekanan. Okay. Sebab kita nak lihat hubungan di antara T dan juga V ni, maksudnya P ni kita kena tetapkan. Tekanan kita kena tetapkan. So untuk kita tetapkan tekanan ini, kita nak kurangkan pelanggaran dia ni sebab dia dapat tenaga kinetik banyak tadi. So apa berlaku, umbur ni kita naikkan lah. Kita kena naikkan ke atas. Okay, naikkan ke atas. So dia akan bergerak ke atas lah. So kalau secara semula jadi sebenarnya kalau kita panaskan, umbur ni pasti akan bergerak naik ke atas. Okay. So kita atas maksud ini maksudnya tekanan yang tetap. Kita perhatikan bahawa apa? Bahawa isi padunya bertambah. Okay. So kat sini kita nampak bahawa dalam jisim gas yang tetap dan juga tekanan yang P-nya tetap, kan? Isi padu, okay, gas berkadar terus dengan suhu. Okay. Isi padu gas berkadar terus dengan suhu. Okay. So pada tekanan mala, apabila suhu meningkat, okay, molekul bergerak lebih cepatlah. Tenaga kinetik proton molekul akan bertambah. Pelanggaran antara molekul dan dinding meningkat. Okay. Molekul menolak umbur, jadi isi padu meningkat. Tujuan ni untuk apa? Untuk kita tetapkan, okay, P dia, tekanan dia tu tadi. Okay. So hubung kait di antara V dan T ni, yang mana kita dapati bahawa dia berkadar secara langsung tadi. So maksudnya bila T bertambah, V pun juga akan bertambah, melibatkan satu hukum disebut sebagai hukum Charles. So dalam ungkapan matematik ni tadi berkadar langsung V dengan T. So V per T dia akan dapat tetap, kan? So kita dapatlah formula inilah, V1 per T1, V2 per T2. Okey. Ni T2, T ni melibatkan suhu ni. Kalau melibatkan suhu, ingat, kita kena tukar ke dalam unit Kelvin. So ini dia punya radar eksperimennya, kan? Okey, awak boleh tengok ni lah, kan? Nanti pun cikgu akan tunjukkanlah video, awak boleh rujuklah video Cikgu Idris tentang eksperimen hukum Charles ni. Okey. So dalam ni dia ada minyak parafin kat sini, kan? So air ni dia dipanaskan. So bila dia dipanaskan ni adalah isi padu dia lah, kan? So kalau definisi secara operasi, isi padu ni tadi, kan? Ini ada pemboleh umbah yang bergerak balas. Okay. Isi padu tadi diwakili oleh panjang, panjang turus udara lah. Okay, panjang turus udara ni. Okay. Panjang turus udara. So bila kita panaskan, maksudnya bila T dia tu bertambah. So bila T bertambah, minyak parafin ni akan naik ke atas lah. Maksudnya panjang turus udara tu pun akan semakin bertambah. Okay. So kalau kita tengok graf pula, kan? Okay. Kalau graf V melawan T, dia dalam unit Kelvin, so kita akan dapat berkadar langsung lah. Okay. So maksud bila isi padu bertambah, suhu pun juga akan bertambah. Okay. Okay, graf yang kedua ni adalah graf V melawan dalam unit degree Celsius. Dalam unit degree Celsius, kan? Ini suhu bilik lah ni, 27 darjah Celsius, kan? So kalau kita panjangkan ini, kita akan dapat negatif 273. Okay. Ini maksudnya apa ni? Maksudnya kalau ada satu bekas tu, kan, maksud kita turunkan dia, kan, sampailah dia punya apa, isi padu dia sama dengan sifar. Sebab partikel ni kan sifar, V dia sifar, kan. So bila kita turunkan sampai sifar sini, kita akan dapati bahawa dia punya kinetic energy dia, E kinetik dia sama dengan sifar. Tak ada tenaga kinetik langsung. Okay. Maksud dalam ni tak ada molekul gas tu tak bergerak dalam ni. So apabila molekul gas itu tidak bergerak pada ketika itu, kan, kita mendapati bahawa suhunya adalah bernilai negatif 273 degree Celsius. Itu maksud sifar mutlak. So kita tengok sifar mutlak.
Suhu sifar mutlak adalah negatif 273 ialah suhu terendah untuk gas. Suhu terendah untuk gas. Suhu mutlak ialah suhu yang diukur dalam skala Kelvin. Suhu yang diukur dalam skala Kelvin. Unit SI-nya adalah Kelvin. Kan? Okay. Satu lagi awak boleh tambah kat sini, pada suhu ini E kinetik gas tu tadi akan bersama dengan sifar. Okay. Kita pun belajar sebelum ni bahawa temperature itu adalah merujuk kepada kinetik, tenaga kinetik yang dipunyai oleh molekul tu lah. So, kalau tenaga kinetik molekul itu dia bertambah, maksudnya dia punya suhu pun akan bertambah. Okay. So ini dia punya sifar mutlak dia negatif 273 kosong Kelvin. Okay. So kalau 0 degree Celsius sama dengan 273 lah. Kalau 100 degree Celsius sama dengan 373. Suhu tidak dikenali adalah theta tambah 273. Inilah formulanya lah. Kan? Formulanya. Dan ini sebaliknya lah. Maksud daripada Kelvin nak tukar kepada degree Celsius nak tukar kepada Kelvin. Okay? So ingat, nak tukar skala Kelvin, contohnya kalau bisa kita 30 degree Celsius, berapa Kelvin? Okay? So suhu dalam Kelvin kan sama juga dengan 273 tambah 30, dapatlah 303 Kelvin. Okay? Nak dapat sebaliknya pula dalam Kelvin, kita tolak. Okay? Kita tolakkan. Okay. Itu tentang sifar mutlak. Okay, kita nak tengok yang ketiga, hubungan antara tekanan dan juga suhu lah. Tekanan dan juga suhu. So kita ambil situasi yang tadi juga. Okay, tekanan dan juga suhu. Ingat, tekanan dan juga suhu. Ini mungkin mudah sikit lah. Tekanan dan juga suhu maksudnya yang ini tidak bergerak lah, fix lah. Kan dia punya umbur ini tidak bergerak. Okay, kita panaskan. So bila kita panaskan, apa berlaku tenaga kinetik ni, molekul gas ni dia dapat tenaga kinetik lah. Kan, dia dapat tenaga kinetik. So apa berlaku, dia berlanggar dengan dinding ni lebih kerap. So bila dia berlanggar tadi, cikgu ada sebut tadi, iaitu perubahan momentum berlaku, dia akan menghasilkan daya per unit luas, maksudnya di antara cross section molekul gas dengan dinding tu tadi ada contact area, maka terhasillah tekanan. So kita akan perhatikan bila T dia ni bertambah, apa berlaku, P dia ni juga akan bertambah. Okay. So ini disebut dalam satu hukum. Okay, disebut sebagai hukum tekanan. Okay. Hukum yang ketiga ni lah, hukum tekanan. So apa hukum tekanan ni kata? Dia kata untuk jisim gas yang tetap, maksudnya satu lagi adalah isi padu tetap lah. Okay, isi padu tetap. Tekanan gas berkadar terus dengan suhu mutlak apabila isi padu malar. Ingat ni, suhu mutlak. Suhu mutlak. Okay, iaitu dalam unit Kelvin. Okay, so ini dia punya ungkapan matematiknya. P ni berkadar terus dengan suhu. Kan, so P per T tetap. Okay. Ini maksud kita nak tukar ke dalam bentuk graf lah kan. Kalau bisa kata graf ni kan, YX. Kalau garis ni kita sebut apa? Y dia berkadar langsung. Bila sentuh kosong-kosong, kita sebut Y berkadar langsung dengan X kan. So kita boleh tulis Y sama juga dengan MX. M ni mewakili apa? M ni mewakili kecurunan graf ni kan. Okay, sama juga ni. So bila P berkadar terus dengan T ni kan. So tetap ini adalah mewakili dia punya M dia kecurunan lah. So bila kita lukis graf P melawan T ni, so kita akan dapati bahawa P sama juga dengan MT. So kita bawa dia turun ke bawah, so P per T sama juga dengan M. M iaitu satu nilai yang tetap lah, nilai kecurunan yang tetap. Okay. So kita boleh dapat, kita terbitkan formula ni P1 per T1, P2 per T2. Okay, P2 T2 ni maksud merujuk kepada situasi dia yang berubah selepas itu. Kan? P1 T1 ni situasi 1, P2 T2 ni adalah situasi yang kedua kan. Contohnya misal kata ni lah. Kan? Yang ini contohnya misal kata P1 P1 tekanan 1 dia sebelum dipanaskan. Okay, kemudian suhu 1 dia sebelum dia
sebelum dia dipanaskan. Yang ni P2. Selepas dia dipanaskan, berapa tekanan dia? T2. Kan? Selepas dia dipanaskan, berapa suhu dia? Okey, so kita kaitkan di antara inilah P1 T1 kan dengan P2 T2 ni. Okey. Ni kita tak baca lagi ni. Okey, pada isi padu mala apabila suhu meningkat, molekul gas bergerak lebih cepat, tenaga kinetik peratur molekul akan meningkat, pelanggaran antara molekul dengan ini akan meningkat, so tekanan pun akan meningkat. Ini senang sikitlah. Okey, so ini adalah eksperimen, radas eksperimen untuk membuktikan hukum tekanan. Okey, senang juga ni. Dia ada kelalang bulat di sini kan. Kosong ni dalam ni ada udara yang disambung dengan Bourdon gas. So bila kita panaskan, so dia punya T dia akan bertambah. So apa berlaku? Molekul gas dalam ni dia akan berlanggangan dinding kan. So kita sambung dengan Bourdon gas ni dia akan bertambah lah kan. Bourdon gas, tolok Bourdon ni merupakan satu alat untuk mengukur tekanan gas So kita akan dapati bahawa T ni akan bertambah. Okey, so ini graf tadi kan. Kalau graf P melawan T dalam unit Kelvin, kita dapat berkala langsung. Ini dalam unit skala mutlak. Okey. So habis tentang tiga konsep hukum gas ini. Okey. So cikgu boleh buat kesimpulan kat sini bahawa yang pertama tadi kita tengok tekanan dan juga isi padu. Okey. Tekanan dan juga isi padu kita dapati bahawa dia adalah 1/V. Okey, kemudian kita tengok isi padu dan juga suhu ini kita dapati bahawa V ni dia berkadar langsung dengan T. Kemudian kita tengok tekanan dengan T pula, ini pun sama, P berkadar langsung dengan T. Okey. So bila kita terbitkan formula kat sini, kita akan dapat P1 V1 sama dengan V2 V2. Yang ini V per T, V1 T1 sama dengan V2 per T2. Okey, yang ini pula P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey. So bila dalam menyelesaikan masalah nanti, pertama kita tengok dia itu adalah hukum apa. Senang je nak tahu dia adalah hukum apa. Okey. Kita tengok dia melibatkan kuantiti apa yang berubah. Kalau yang berubah itu adalah tekanan dan juga suhu, itu adalah hukum tekanan lah. Okey. So yang ini kita tulis balik, ini hukum tekanan. Okey. Yang ini adalah hukum Boyle. Yang ini adalah hukum Charles. Okey. Macam tu. Okey. Okey, baiklah kita tengok contoh yang pertama. Okey. So kita baca ni, isi padu awal udara terperangkap dalam sebuah silinder pump adalah 650. Okey. Ini isi padu lah, isi padu. Dan tekanannya adalah 102. Ini P. Udara kemudian dimampakkan dengan perlahan kepada isi padu 200. Maksudnya isi padu ni dia berubah. Ni isi padu yang kedua, ni isi padu yang pertama. Apakah tekanan pump? Dia nak P2. Okey, nampak? Kita nampak yang berubah ni P1 lah. So kita nampak yang berubah ni adalah tekanan dan juga isi padu. So ini adalah hukum apa? Ini adalah hukum Boyle. Okey. So bila hukum Boyle kita tulislah, kita keluarkan formula hukum Boyle. P1 V1, P2 V2. So kita masukkan nilai dia. So kita akan dapat P2 sama dengan 3.32 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey. Kemudian kita tengok contoh lain pula. Okey, tengok ni. Isi padu udara dengan isi padu 2/5. Okey, ni V lah. Pada suhu 30. T terperangkap di dalam silinder dan boleh mengembang dan dipanaskan pada tekanan tetap. Berapakah isi padu udara pada suhu mencapai 95 menjadi 95? Ni T dia yang kedua. Okey, ni T1. Kita nampak kuantiti fizik dia sekarang, yang pertama ni adalah suhu. Yang dia tanya tadi isi padu yang kedua ni V2. So ni hubungan antara V dan T. So ini ada hukum Charles. Okay. So kita keluarkan hukum Charles. Ni V1 per T1 sama dengan V2 per T2. So kita masukkan. Okay, nampak dia bagi dalam degree Celsius. Pastikan awak tukar kepada Kelvin. Okay, pada skala Kelvin. Tukar kepada skala Kelvin. So kita akan dapat V2 sama 3.04 K/m3. Okay. Okay, tengok contoh yang seterusnya.
Okay. Tekanan dan suhu udara dalam bekal masing-masing adalah 40. Ni suhu lah. Yang ni tekanan lah. P. Bekal itu dipanaskan sehingga suhu 75. Kan? Ini dia punya T2 dia. Berapakah tekanan? Dia tanya tekanan. P2 lah, dia tanya P2. So ini P1. So ni antara tekanan dan juga suhu. Okay, so ini adalah hukum tekanan. So kita keluarkan hukum tekanan. Kan? Okay, kita dah keluarkan hukum tekanan ini. Okay, kita masukkanlah nilai dia. Kan, nampak ni. Dia punya degree Celsius ni kena tukar kepada skala Kelvin. So kita akan dapat P2 bersama 1.45 darab 10 kuasa 5 Newton meter. Okay. So jawab contoh yang lain, nanti cikgu akan bagi dia punya jawapannya. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih.